perempuan, seks, ataupun dalam bahasa lain seks. Sebut ya Muhammad, perempuan mana yang kau nak, yang paling cantik, bukan setakat dalam Mekah ni, daripada luar pun kami boleh bawakan kepada engkau. Ini tawaran yang cukup berbahaya, dan 3 tawaran ini adalah 3 tawaran yang boleh menjatuhkan karier seseorang. Orang asal-asalnya orang hebat, ditawarkan harta, ditawarkan pangkat, ditawarkan perempuan, lepas tu dengar hujah dia boleh-boleh. Dia akan cuba menjayakan apa yang orang yang bagi kepada dia tenang. Dia akan cuba. Asal-asal dia ada kekuatan dia tersendiri, maka dah hilang dah. Maka muslimin dan muslimat kena ingat, 3 ujian inilah yang akan membuang keikhlasan dalam diri kita. Apabila kita berdakwah, lama-lama main demand. Sebelum ni buat kerja sungguh. Kan sekarang ni minta maaf lah bang, kalau boleh bayaran tu sesuai lah dengan kerja yang kami buat. Ini yang pertama. Itu level orang biasa lah, kita yang cerita level orang atas lah. Bila kita nak berdakwah pada agama kita, dalam keadaan biasa tak demand apa, lama sebelum ni buat kerja, tapi bila dah seronok dapat bayaran sikit-sikit, bila orang panggil sikit, minta maaf, saya biasa 4 angka, kalau 3 angka ni saya tak datang. Ini ujian. Berlaku tak? Berlaku. Apatah lagi ditawarkan dengan pangkat. Pangkat cukup mengikat seseorang. Sebab apa? Realitinya orang tak akan ditawarkan pangkat semata-mata pangkat kosong. Biasanya habuan dengan pangkat mesti sama level. Datuk takkan tak ada dapat apa-apa. Maka itu yang berlaku. Yang ketiga, ditawarkan perempuan, ini cukup baik. Dan 3-3 ini boleh membuang keikhlasan dalam seseorang nak berdakwah. Sebab itu Nabi SAW ketika mana ditawarkan dengan perkara tersebut, Nabi tak jawab. Nabi belum jawab lagi. Bahkan yang lebih teruk lagi dalam kisah ini adalah Nabi ditawarkan, wahai Muhammad, bukan setakat itu saja kami tawarkan. Apa kata kalau kita buat perjanjian, tahun ini kami akan sama-sama pakat sembah agama engkau. Tahun ni kita pakat ramai-ramai ikut semayang cara Muhammad. Tapi tahun depan engkau dengan pengikut kau mesti ikut pula cara kami semayang. Setahun. Kemudian kita tengok tahun ketiga, kita buat undian, siapa yang mendapat sokongan paling ramai. Kalau ketika itu rakyat menyokong untuk masuk agama kau, maka kami ramai-ramai akan masuk agama kau. Bahkan kalaulah mereka sokong agama kami, maka engkau dengan semua pengikut kau mesti ikut agama kami dan mesti ikut kembali ajaran yang asal. Ini yang ditawarkan kepada Muhammad. Nabi tak jawab. Nabi kata apa? Aku tunggu perintah daripada Tuhan. Maka kemudian Nabi jalan, Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kafirun. Nabi cari balik pimpinan musyrikin Mekah tadi, nampak tengah mengetek, tengah duk minum. Nabi terus bacakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini ketegasan Nabi dalam mempertahankan agama. Tidak ada toleransi dalam urusan agama. Mesti serius, mesti teguh, mesti tahan sungguh-sungguh. Tak boleh nak kelok-kelok. Bawa akidah tak boleh nak buat pamer, mesti sungguh jaga sebagaimana Nabi SAW jaga. Dan bukti Nabi betul-betul nak jaga agama ini tanpa mengharapkan satu balasan, apa dia? Bila ditawarkan pangkat, bila ditawarkan harta, bila ditawarkan perempuan, Nabi tolak mentah-mentah. Ini bukti bahawa Nabi SAW buat sungguh-sungguh untuk agama tanpa mengharapkan satu balasan. Dan kita pun sama-samalah, kita sebut contoh Nabi SAW dan nak sampaikan apa. Yang Nabi dapat biasa apa? Nabi dituduh sebagai seorang yang ada sihir, Nabi orang gila, Nabi pun pecah belah orang Arab dan sebagainya. Macam-macam lagi Nabi dituduh. Akan tapi Nabi teruskan juga buat. Sebab apa? Itulah yang Nabi nak ajar kepada kita, supaya dalam nak menyampaikan agama Allah Ta'ala ini keikhlasan. Itu cukup penting. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang yang betul-betul ikhlas, sebagaimana Nabi yang tak mengharapkan langsung balasan. Orang bagi lain, tapi kita tak minta. Kalau tak dapat, senyap. Tapi kalau dapat, itu namanya rezeki. Bahkan lebih baik lagi kalau kita boleh bagi untuk diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu level Nabi lah. Guna seadanya dan selebihnya diberikan kepada perjuangan Islam. Itu yang Nabi buat sehinggalah Nabi berjaya membentuk negara Islam di bumi Madinah dan sampai kepada kita sehingga hari ini.
Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai peluang untuk memahami Al-Quran, bukan setakat tanya berapa juzuk dah baca, berapa juzuk dah baca, bahkan sebanyak manakah kandungan Al-Quran yang kita faham. Sebab kita tak nak jadi orang yang tidak anak Al-Quran. Nabi sebut kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'an, wa ramai daripada kalangan umat aku yang baca Quran tapi Al-Quran tak anak. Antara sebab anak sebab apa? Baca Quran tajwid tak betul satu hal. Yang kedua, baca Quran tapi langgar hukum-hukum yang kita baca dalam itu kita tak faham, ataupun kita buat tak faham, ataupun memang kita nak langgar hukum Allah Taala. Dan muslimin dan muslimat, setakat itu saja perkongsian kita pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan Allah Taala sempatkan kita untuk menghabiskan Ramadan pada kali ini, dan mudah-mudahan jangan lupa untuk kita doakan sahabat seakidah kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bela mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala hancurkan kufar dan juga Yahudi, sebab mereka dah terlalu melampau, dan kita pun tak sanggup nak melihat usaha mereka dah. Kita hanya mampu berdoa sahaja daripada jauh, selain daripada kita hantar sumbangan bantuan lah. Gunakan kesempatan sementara nak menanti waktu berbuka ini, antara waktu yang doa mustajab, doa yang paling mustajab menanti waktu berbuka. Selain daripada menyembah, banyak doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Dan di Malaysia ni biasa kita baca doa kunut 15 ke atas kan, tapi rasanya saya rasa dah boleh mula dah. Tarawih atau witir tu dah boleh kan. Dan tak baca kunut biasa pun, kita baca kunut nazilah khas untuk sahabat-sahabat seakidah kita ni di bumi Palestin, di Gaza sana. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi doa orang yang betul-betul ikhlas dalam mempertahankan agama kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.